أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Yang pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, inayah serta taufik daripada Allah, pada malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menunjukkan kasih sayangnya ke atas kita dengan cara diberikan keizinan kepada kita untuk bersama-sama kita ini mengambil kebaikan rahmah yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikurniakan melalui jalan-jalan ilmu. Karena saya ingat pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila seseorang hamba itu dikehendakkan oleh Allah Ta'ala baginya kebaikan, maka Allah akan kurniakan ke atasnya kefaqihan dalam hal agama. Jadi di sini Nabi SAW tak menyatakan yufahimu, dan Nabi juga tak menggunakan perkataan yu'allimu, tapi Nabi menggunakan kalimah yufaqih. Karena rupa-rupanya hanyalah orang yang diberikan kefaqihan dalam hal agama sahajalah yang pasti akan mendapatkan kebaikan daripada agama yang dikurniakan Allah ke atas dirinya. Karena hari ini ramai daripada kita mempunyai pengetahuan, akan tetapi tak dikurniakan rasa dalam pada beragama. Ramai daripada kita dikurniakan kefahaman dalam hal agama, bila mana kita mengerti betapa dahsyatnya dosa mengumpat, bila mana kita faham bahawasanya dosa bagi orang yang sengaja melakukan maksiat itu adalah dosa yang besar.
Akan tetapi kita masih lagi tidak mampu untuk menahan diri kita, malahan masih lagi memperturutkan kehendak nafsu kita, dalam keadaan kita mengetahui dan memahami akan segala hal ehwal agama. Maka atas kerana itulah pada malam ni saya mengingatkan diri saya terutamanya untuk sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan perjumpaan kita pada malam ini, Allah sudi untuk kurniakan kepada kita ini kefaqihan. Karena tajuk yang kita nak bincang pada malam ini adalah tajuk yang besar, tajuk yang sepatutnya menjadikan kita sedar sebenarnya di manakah kedudukan diri kita ini di sisi Allah dan juga di sisi Rasulullah. Maka atas kerana itu, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertamanya saya mohon maaf kalau tuan-tuan sangka pada malam ni yang duduk depan tuan-tuan ni adalah orang yang alim. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bukan orang yang alim, dan bahkan saya ni masih lagi terlalu jahil. Kerana Allah bagi panduan ke atas kita, tanda kealiman seseorang itu bukanlah pada seberapa banyak kitab yang boleh dia baca, bukan pada seberapa ramai guru yang dia ada, bukan pada seberapa kerap dia ini selalu melazimi majlis ilmu. Akan tetapi tanda kealiman itu ialah bila mana Allah sebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja hamba yang senantiasa merasakan takut kepada Allah, itulah orang-orang yang alim. Maka atas kerana itu, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita nak membincangkan pengajaran ibrah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana peristiwa ini berlaku dalam keadaan segala peristiwa itu berlaku dalam keadaan hal yang menyalahi akan adat. Maksudnya, kalau bukan kerana keyakinan kita terhadap Allah, terhadap kekuasaan yang ada pada Allah, maka mustahil bagi kita untuk membenarkan peristiwa ni. Kerana kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini iaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, dalam keadaan yang kalau kita nak bercerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni takkan pernah habis sepanjang umur hidup kita. Kalau kita nak cerita setiap tahun ni, kita dah dengar kisah Isra' Mi'raj ini, boleh kata setiap tahun. Akan tetapi saban tahun ada sahaja cerita-cerita baru yang kita dengar yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan peristiwa tersebut berlaku dalam kira-kira hanya sekadar 5 ke 10 minit sahaja. Surah Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra' ayat yang pertama, Allah Taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan memuji akan dirinya sendiri. Bila mana Allah menyebut subhanalladzi, yaitu maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa saya sebut Allah memuji dirinya sendiri? Kerana peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, yang tak pernah berlaku kepada mana-mana makhluk yang ada di atas muka dunia. Yang namanya manusia, dia tak pernah menghadapi peristiwa ini, bahkan takkan pernah berlaku buat kali yang kedua, melainkan hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas kebesaran peristiwa inilah maka Allah memuji dirinya, Allah mensucikan dirinya,
yang mana tidak ada sebarang perkara yang tercela ada pada kesucian Allah Ta'ala. Jadi bila Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi, Allah nak bagi tahu kepada kita betapa besar peristiwa ni. Peristiwa yang bila mana Allah Ta'ala lah yang memperjalankan hambanya pada malam itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita nak bercerita tentang ibrah, maksudnya pengajaran, maka perkara yang kita nak ambil daripada pertemuan kita pada malam ni bukanlah perjalanan peristiwa yang berlaku pada malam itu, akan tetapi apakah hikmah yang ada di sebalik peristiwa Isra' Mi'raj ni. Dan kalau tuan-tuan boleh ambil ibrah ini pada malam ni tuan-tuan, percayalah segala masalah yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini, segala bentuk tekanan masalah yang ada pada diri kita pada hari ini akan selesai bila mana kita mampu untuk menghayati dan mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Karena peristiwa Isra' Mi'raj ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi pada Rasulullah tepat pada masa yang sangat sesuai. Dan inilah bukti kecintaan Allah kepada Rasulullah. Dan inilah sebenarnya penanda aras kepada kita yang selalu menyebut untuk mencari kecintaan Allah dalam kehidupan. Yang mana kita kena tahu, sebelum sampainya cinta Allah kepada kita, inilah perkara-perkara yang mesti kita semua lalu. Inilah peristiwa-peristiwa keadaan kehidupan Nabi yang mesti kita semua hadap. Yaitu bila mana Allah hadirkan peristiwa ini, Allah izinkan peristiwa ini berlaku pada Nabi SAW pada kemuncak kesedihan hidup yang ada pada diri Nabi SAW. Ketika mana Allah menjadikan dalam dunia itu tidak ada langsung yang namanya harapan kepada Rasulullah. Bayangkan sebelum berlaku Isra' Mi'raj, Nabi SAW diuji dengan bentuk penghinaan yang berterusan daripada penduduk kota Mekah. Dan pada ketika baginda dihina dengan penghinaan secara berterusan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berada di sisi Nabi pada ketika itu yang tidak pernah meragui dan bahkan berusaha untuk sentiasa menyeronokkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu isteri Nabi sendiri, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh Siti Khadijah pula merupakan suatu pengorbanan yang pasti tidak akan ada seorang wanita pun di atas muka bumi ini yang mampu untuk lawan kebaikan Sayyidatina Khadijah. Sehingga kan ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah pun meninggal dunia, isteri-isteri Nabi SAW yang masih hidup berasa cemburu. Bayangkan tuan-tuan, orang hidup cemburu pada orang yang telah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa saya kata pengorbanan Siti Khadijah adalah pengorbanan yang besar. Tuan-tuan, kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha pada ketika sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ialah 2/3 kota Mekah adalah kepunyaan Siti Khadijah. Kekayaan Siti Khadijah ini adalah kekayaan yang luar biasa. Pada ketika zaman itu, sebelum datangnya Islam, zaman di mana para wanita ini tidak dihormati. Akan tetapi Siti Khadijah ini merupakan seorang wanita yang disegani dalam penduduk kota Mekah, karena disebabkan kekayaan yang ada pada Siti Khadijah. Dan ketika mana Siti Khadijah dijemput pulang kepada Allah,
pada ketika itu tidak ada pada Siti Khadijah walaupun sehelai kain untuk menutup jasadnya yang mulia. Sehingga kan pada satu hari Nabi SAW sedang berehat di ribaan Siti Khadijah akibat kepenatan dalam pada mengerjakan kerja dakwah. Tiba-tiba Nabi rasa menitik air mata di atas pipi baginda Nabi Muhammad SAW. Pada ketika menitis air mata di pipi Rasulullah, Rasulullah terjaga. Maka Rasulullah pun tanya, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Kau sedih ke dengan kehidupan kita yang susah hari ini?" Maka jawab Siti Khadijah, "Ya Rasulullah, aku bersedih bukan kerana hidup kita susah. Bahkan aku yakin kita tidak pernah disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang menjadi kesedihan kepada diriku ini adalah kerana kalau dulu aku ada macam-macam harta, banyak harta yang boleh aku bagi pada engkau ya Rasulullah untuk menyampaikan kerja dakwah. Akan tetapi pada hari ini tidak ada yang tinggal pada diriku, melainkan hanya apa yang ada pada diriku ini." Maka Siti Khadijah pun mengucapkan satu kata-kata yang tak mungkin mampu untuk terlintas di hati para setiap wanita yang ada pada hari ini. Bila mana Siti Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, jika aku telah tiada kelak dan tulang-tulang aku ini mempunyai nilai, maka engkau ambillah dan engkau jadikanlah, gunakanlah untuk memudahkan kerja dakwahmu ya Rasulullah." Punya Siti Khadijah ni sungguh-sungguh dalam pada nak memastikan Rasulullah mampu untuk menyempurnakan amanah yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isteri yang sangat mendokong perjuangan suami dalam pada nak menjadi hamba Allah yang paling baik di atas muka bumi. Bayangkan tuan-tuan, tiba-tiba pada ketika itu Allah menjemput pulang Siti Khadijah. Maka sedih tak Rasulullah? Dahlah Siti Khadijah meninggal, tiba-tiba Allah mengambil pula bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Yang mana pada setengah riwayat mengatakan Abu Talib ini mati dalam keadaan kafir. Akan tetapi saya mengambil pendirian daripada guru saya yang menyatakan bahawasanya kami tidak sanggup menyatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Kerana mustahil bagi seorang kafir mati dalam keadaan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil tuan-tuan. Mustahil Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir ketika mana semasa hidupnya dia sentiasa mempertahankan Rasulullah. Kalaulah kita kata Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir, sedangkan dalam kehidupannya sentiasa mempertahankan Rasulullah, maka bagaimanakah agaknya keadaan diri kita yang kononnya mencintai Rasulullah, yang kononnya mengakui sebagai umat Rasulullah, akan tetapi sepanjang seumur hidup kita tidak pernah kita ini berusaha untuk mempertahankan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tanya balik diri kita, berapa banyak suruhan daripada Rasulullah yang kita tinggalkan, yang kita abaikan? Berapa banyak peringatan-peringatan daripada Rasulullah yang sering kali kita sengaja lupakan? Tak payah tengok jauh tuan-tuan. Lihatlah pada ketika mana kita ini nak buat sembahyang sunat ab'ad. Sembahyang sunat ab'ad, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah sebelum solat fardu tuan-tuan. Ketika mana tuan-tuan selesai sembahyang yang fardu, tuan-tuan nak melangkah keluar daripada masjid, tuan-tuan ingat tentang sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Tuan-tuan, ada tak pada satu ketika yang kita sengaja meninggalkan sunat tersebut? Sedangkan kita mengaku yang kita ni cinta Rasulullah. Kita mengaku yang kita ni sangat kasih dengan Rasulullah. Kita kata kita ni nakkan syafaat Rasulullah.
Bila kita pergi umrah, kita bangga bila mana dapat jalan depan makam Nabi. Kita bangga boleh selfie depan makam Nabi. Kita berasa kita ni dah menjadi sebahagian daripada ahli syurga ketika mana Allah izinkan kita ini duduk seketika di dalam raudhah. Sedangkan ketika mana kita ini pulang ke tempat tinggal kita, kita terus melupakan Rasulullah. Kita langsung tidak menjaga penat lelah Nabi dalam pada nak menyampaikan dakwah. Sehingga kan pada hari ini yang bermain di fikiran kita adalah bagaimana aku nak senang atas dunia. Kita kata kita cinta Nabi. Jadi sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita bercerita tentang Isra' Mi'raj, sebenarnya Allah sedang memberi isyarat kepada kita. Agama ialah suatu bentuk keyakinan yang mesti ada pada setiap diri mukmin tanpa melalui pertimbangan akal. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, daripada asbab peristiwa Isra' Mi'raj inilah Sayyidina Abu Bakar ini diberikan gelaran As-Siddiq, yaitu gelaran bagi orang yang membenarkan segala perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Jahal nak memperolokkan Rasulullah, dia cari Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia tahu Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang kepercayaan Rasulullah. Bahkan diceritakan dalam sirah, seperti mana Rasulullah, maka seperti itulah Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ketika sebelum Nabi wafat, Nabi memberi isyarat kepada para sahabat yang lain, yang akan menggantikan tempat aku adalah Abu Bakar. Ketika mana pada sebelum keluarnya suruhan, arahan daripada Rasulullah, yang mana para sahabat ini tidak dibenarkan. Masjid Nabawi ini, kalau tuan-tuan pergi ke sana, tuan-tuan boleh nampak pintu-pintu rumah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita nampak pintu Sayyidina Umar, kan? Kita nampak pintu Sayyidina Abu Bakar dekat keliling Masjid Nabawi ni. Jadi sebenarnya pintu-pintu tu adalah pintu belakang bagi rumah para sahabat, yang mana keluar pintu belakang rumah terus masuk ke dalam masjid. Tu punya hebat didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keluar rumah tak ke tempat lain melainkan ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika Nabi SAW dekat-dekat dan nak wafat, Nabi bagi arahan, tidak ada sesiapa pun yang dibenarkan untuk keluar daripada pintu belakang rumah mereka untuk masuk ke dalam masjid, melainkan hanya aku dan Abu Bakar. Sahabat lain kena keluar kot pintu depan rumah, kena pusing masuk kot babu salam. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar, seperti mana Rasulullah boleh keluar daripada belakang rumah masuk ke dalam masjid, maka seperti itulah Sayyidina Abu Bakar. Jadi atas kerana tu Abu Jahal nak memperolokkan Rasulullah. Konon-konon dia nak kata Rasulullah gila. Tuan-tuan tak payah fikir Abu Jahal, fikir kita sudah, tuan-tuan. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan kita pada ketika Islam sedang ditekan, pada ketika Nabi ini ditekan dengan pelbagai bentuk kesusahan. Tuan-tuan boleh bayang tak benda saya nak bagi dah sampai ni? Asalnya kaya, hidup senang, mewah, tiba-tiba makin susah, akhirnya merempat. Dan pada ketika dah merempat, tiba-tiba isterinya meninggal, bapa saudara yang dia kasih meninggal. Tiba-tiba malam tu dia tidur, bangun pagi esok bagi tahu, semalam aku ke Masjid Aqsa, aku berhenti di Taibah, aku berhenti di Madinah, aku semayang dekat Bukit Tursina, kemudian aku terus naik ke langit. Setiap langit tu aku jumpa sekian, sampai aku melihat sendiri zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Tuan-tuan, kalau kita percaya tak, tuan? Kalau kita lah, tuan-tuan, duduk dekat tempat itu, agak-agak kita ni sama macam Abu Jahal lah. Kita akan kata apa?
Kita akan kata gila meroyan. Sebab tu benda ni besar tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi. Allah memuji diri dia sebagai nak menyatakan betapa hebatnya peristiwa ni tuan-tuan. Peristiwa yang kita takkan mungkin boleh faham dengan akal kita. Peristiwa yang kita tak boleh nak cari di manakah, apakah sebenarnya pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allah bagi panduan di dalam suratul Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri sifat utama bagi orang yang beriman, kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertamanya bagi orang yang beriman ini, keyakinan hatinya mestilah pada perkara-perkara yang ghaib. Sebab tu kalau kita tengok rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, ghaib ke? Bukan ghaib. Percaya kepada Allah ni benda ghaib ke tak? Benda ghaib ke? Tidak. Mana orang nampak Tuhan? Siapa kata dia pernah nampak Tuhan? Bohong. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama langsung Allah ini dengan sesuatu. Apa sahaja perkataan yang menceritakan Allah itu siapa, maka itu bukan Allah. Saya ingat lagi masa zaman Allahumma salli ala Muhammad, saya tadah kitab dengan marhum guru saya, Baba Haji Saleh. Bila kami kalau mengaji dengan Baba ni, selalunya saya. Sebab saya ni bodoh tuan-tuan, saya tak pandai. Jadi bila tak pandai ni, mengaji duduk belakang. Saya tak berani duduk depan Tok Guru. Pasal Tok Guru suka tanya. Baba ni dia suka tunjuk. Dia suka tunjuk macam tu, tanya. Jadi satu hari tu bila dia baca kitab Baqarah, dia tanya pasal Allah. Dia kata, Allah siapa? Dia kata. Kita lah tuan-tuan, kalau Tok Guru tanya kita, Allah siapa? Boleh jawab? Kita pun jawab lah. Abang-abang sini kat depan jawab, Allah Tuhan. Bila jawab macam tu, tiba-tiba Baba marah. Baba kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa kata Allah itu Tuhan, mu sesat dia dah. Allah bukan Tuhan dia. Pening dia dah. Macam mana tak pening? Pasal apa Allah bukan Tuhan pula? Jadi Baba pun jawab balik. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah itu sifat bagi Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu Tuhan lah. Dekat situ baru faham. Jadi yang selama ni, pasal apa kita tak boleh yakin sungguh-sungguh Allah tu Tuhan kita? Sebab kita merasakan Allah tu seperti kita. Faham tak? Kita sangka kekuatan Allah itu seperti mana kekuatan kita. Kita rasa kehendak Allah itu seperti mana kehendak kita. Pasal itu bila Allah sebut tak bab rezeki, kita yakin tak dengan Allah? Kita yakin tak? Mulut kata yakin, tapi hati tak yakin tuan-tuan. Tidak? Mulut kata yakin, hati yakin tak? Saya bagi contoh macam ni lah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh ni saya selalu sebut. Dalam poket kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 500. Dalam poket kita ada 500. Bila kita ada 500 dalam poket kita, kita nak pi ke Aman Jaya Mall. Kita nak pi ke Aman Jaya Mall tu dengan duit 500 dalam poket. Nak pi cari baju contoh. Tuan-tuan yakin tak boleh dapat baju dengan 500 tu?
Yakin tak? Yakin tak? Yakin tak no? 500 dah Ustaz. Takkan tak boleh dapat baju. Tapi pada ketika tuan-tuan nak baju, nak pergi ke Aman Jaya sana nak baju, tak ada 500. Tuan-tuan yakin tak boleh dapat baju? Yakin tak? Kita tak yakin. Kenapa tak yakin? Kenapa tak yakin tuan? Sebab kita sangka yang menyampaikan hajat kita, duit kita hak 500 tu. Kita lupa, kalau Allah tak berkehendak, maka dia terpasti kita takkan dapat, walaupun ada 1 juta dalam poket kita. Dan kalau Allah berkehendak, hatta tak ada duit 1 sen pun dalam poket, bila Allah berkehendak untuk menyampaikan hajat kita, maka pasti sampai hajat tersebut. Tuan, dia faham ni? Jadi sebenarnya siapa? Tuhan kita, tuan-tuan. Sebab tu mulut kata yakin, hati ni, hati. Allah tahu. Sebab tu hujung ayat Al-Isra Allah kata innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ada ulama yang mentafsirkan As-Sami' Al-Basir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi telah diselesaikan peristiwa Isra' Mi'raj itu, maka Nabi ini telah pun mendengar daripada Allah dan telah pun melihat akan janji Allah. Sebab itu ketika mana selepas peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi tak pernah merasa takut pada ancaman musuh Allah. Itulah tarbiyah yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tarbiyah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tu kata peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku pada situasi yang sangat sesuai. Situasi yang memberi kesan yang sangat dalam kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ciri-ciri bagi orang yang beriman kata Allah, bila mana dia adalah orang yang sentiasa mengimani akan perkara yang ghaib. Jadi persoalannya tuan-tuan, adakah kita ini termasuk dalam kategori orang yang beriman dengan keadaan diri kita yang selalu ragu-ragu pada hal yang ghaib? Tuan-tuan, usaha cari rezeki salah kah? Tak salah, bahkan satu dosa pula bagi orang yang meninggalkan usaha mencari rezeki. Akan tetapi bila mana dia menyangka rezeki itu atas usaha dia, maka dia telah pun menjadi kufur kepada Allah. Sebab Allah sebut dalam suratul Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Tuan, baca Kahfi setiap hari. Pasal apa baca Kahfi? Takut kena fitnah Dajjal. Tapi hari-hari kita ni kena tipu dengan fitnah dunia. Hari-hari kena tipu dengan fitnah nafsu kita. Sebab apa? Hari ni Quran yang meniti di bibir hanyalah sekadar bentuk mengucapkan kalimah tanpa pengertian. Kita membaca Al-Quran tanpa ilmu, tuan-tuan. Pasal itu bacaan kita tidak diterima sebagai ibadah yang bernilai di sisi Allah. Sebab itu ulama mengingatkan kepada kita, bahkan Nabi SAW sendiri pun memperingatkan kepada kita, ketika mana satu amalan kebaikan yang dilaksanakan kepada Allah tanpa disertakan ilmu kepadanya, maka amalan itu akan menjadi suatu bentuk pekerjaan yang sia-sia dan kita tak dapat apa-apa melainkan hanyalah penat sahaja. Allah sebut dalam Quran, tanda bagi orang yang mengerjakan sembahyang, bila mana dia dapat meninggalkan perkara yang keji dan mungkar. Kita sembahyang, tuan-tuan, kita buat dosa lagi tak? Sembahyang, rokok tak tinggal. Tak maaf, tuan-tuan. Saya bukan kata kau orang rokok.
Tapi kata pilah. Nah, sembahyang, cerita buat jihad. Ni tengah perang ni kata ni kan. Nah, pokok tak tinggal tuan. Ngumpat tak tinggal. Dengar aib orang berasa nak tahu. Tidak. Kita tak malu pun nak ambil tahu hal aib orang. Jadi kalau kita fikir-fikir balik, Quran tipu ke kita tipu? Kita semayang kan? Kita semayang kan? Sebab dalam keadaan kita semayang, kita boleh buat dosa dengan sengaja. Jadi yang tipu selama ni kita ke Quran tuan? Quran cakap tipu ke? Kita sebenarnya yang cakap tipu. Mengaku dalam semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, keinginanku, hidupku, matiku, keinginanku, sembahyangku hanyalah semata untuk Tuhanku. Sungguhkah hidup kita untuk Tuhan ke tuan-tuan? Kita hidup untuk Tuhan ke? Kan kita hidup untuk diri kita. Sebab tu tuan-tuan, hari-hari kita menghabiskan masa kita dengan memikirkan hal yang sama. Kita memikirkan masalah yang sama. Bangun tidur, perkara yang terlintas dalam kepala, macam mana aku nak penuhkan perut aku ini dengan makanan. Setiap hari kita bangun tidur, yang kita fikirkan, macam mana aku nak penuhkan akaun bank aku dengan simpanan. Sebab tu kita asyik ingat salah orang. Salah orang ni kita tak pernah lupa. Sikit pun tak pernah lupa tuan-tuan. Salah kita ingat tak? Yang kita tak pernah lupa, kebaikan kita. Kita tolong orang tu 10 tahun sudah. Ingat lagi tak? Tapi yang kita tipu orang setiap hari, kita ingat tak? Tak payah tipu orang, tipu isteri ya. Isteri kita tanya, abang pergi mana? Abang pergi dengar kuliah. Padahal tengah kuliah, cabut balik, pergi minum teh-o dekat mamak. Takut bini marah. Tipu isteri, ingat tak? Tak ingat. Yang kita ingat bila? Yang tolong buat kat abang teh-o. Bini kata, abang buat sendirilah, tak larat. Terasa hati tu. Aku ni suami. Aku bagi hang makan. Aku sediakan rumah. Minta teh je pun. Tak mau buat. Hak tu kita ingat tuan-tuan. Betul tak? Itulah kita. Sebab apa? Sebab saban tahun ketika mana kita diperingatkan akan kebesaran peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita langsung tak pernah merasakan kebesaran peristiwa ini. Jadi apa guna kita bercerita saban tahun tentang Isra' Mi'raj kalau kita sendiri tak pernah merasakan kemuliaan peristiwa ini? Kita mengaji tentang bagaimana hebatnya suruhan solat yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk hukum syariat yang lain diambil oleh Rasulullah melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Ketika mana diturunkan wahyu daripada Baitul Izzah kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perintah solat Nabi mengambil secara terus dengan zat Allah yang Maha Mulia. Nak menggambarkan Jibril sendiri tak mampu untuk membawa suruhan solat itu kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kemampuan tu tak ada pada Jibril. Terlalu hebat suruhan tu. Maka Allah sendiri yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, hang kena suruh umat hang sembahyang 50 waktu sehari semalam. Dan berulang alik pula Nabi naik turun, naik turun, naik turun. Bertemu dengan Allah, minta diskaun. Tuan-tuan, kalau kita lah tuan-tuan, sanggup tak nak bersusah-susah macam tu untuk orang yang tidak menghargai kerja penat kita? Tuan-tuan sanggup ke nak tolong orang, ringankan beban orang yang tak pernah berterima kasih dengan kerja tuan-tuan? Tuan-tuan sanggup ke tak? Kita lah orang yang tak pernah berterima kasih dengan Rasulullah tuan-tuan. Kita sombong dengan Rasulullah. Sebab apa kita sombong? Nak selawat kat Nabi sehari 100 kali pun berat tuan-tuan.
Dengar orang boleh selawat 1000 kali sehari, kita rasa kagum tak? Kagum. Oh, 1000 banyaknya. Walhal bagi orang yang mencintai Rasulullah, 1000 kali selawat sikit sangat. Tak padan langsung nak menggambarkan cinta kepada Rasulullah dengan 1000 kali ucapan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak padan tuan-tuan. Kita habiskan dengan benda yang selain daripada Rasulullah. Kita tak khawatir sikit pun kalau kita bangun esok Nabi tak kenal kita, tuan-tuan. Kita tak khawatir. Yang kita khawatir, kalau aku bangun pagi esok duit aku habis macam mana? Tidak. Tidak. Ni kalau aku cakap benda betul, esok orang tinggal aku, hak tu yang kita takut. Tapi kita tak takut Rasulullah meninggalkan kita. Kita tak takut Rasulullah membenci kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu orang yang beriman, dia beriman dengan pada hal-hal yang gaib. Kemudian orang yang beriman juga adalah orang-orang yang sentiasa mendirikan sembahyang, wa yuqimunas shalah. Dia sangat menjaga sembahyang dalam kehidupannya. Sebab tu tuan-tuan, guru saya baru ni sebut, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata sebenarnya dalam pada nak menjadi hamba Allah ini bukanlah hanya sekadar menjaga diri pada hal yang fardu dan hal yang wajib dan hal yang haram. Sebab perkara yang wajib ke atas kita dan perkara yang haram ke atas kita, dua benda ni adalah suatu bentuk kemestian yang mesti kita semua buat. Sebab bila hang tak buat dua benda ni, maka hang tak layak nak mengaku hang ni orang yang beriman. Tak layak mengaku yang kita ni orang Islam. Dia faham ni? Ibarat dia macam ni lah tuan-tuan. Rukun Islam ada 5 tu. Kan? Salah satu dia sembahyang 5 waktu sehari semalam tu. Kan? Maksudnya nak menjadikan seseorang tu sah Islamnya di sisi Allah, maka kena cukup 5 rukun pada diri dia, baru nama Islam. Tidak? Macam kita semayang lah tuan-tuan. Rukun semayang ada 17. Rukun semayang 13, 17 Imam Abi Syuja'. Imam Nawawi kata 13. Baik. Kalau kita semayang, kita tinggal satu rukun, semayang kita sah dah. Satu rukun lah kita tinggal. Hari ni semayang aku tak mau baca Fatihah, nak baca Baqarah terus, jimat masa. Lihat. Batal tak semayang? Tapi pasal kalau rukun Islam kita selamba ya tinggal kan? Agak-agak tak larat semayang itu tinggal. Letih sah, ngantuk, tidur. Tuan-tuan, Allah tahu tak? Allah tahu tak? Kita boleh tipu orang lah tuan-tuan. Allah tak mungkin kita mampu tipu. Itu baru rukun Islam, rukun iman. Rukun iman tuan-tuan, salah satu dia percaya pada kitab. Al-Quran masuk dah dalam kitab. Dalam Al-Quran kita tak yakin dengan satu kalimah ya, batal tak akidah kita tuan-tuan? Satu kalimah yang kita tak yakin, batal tak? Dan dalam Al-Quran banyak suruhan ke ataupun satu suruhan ya tuan-tuan? Baik, saya bagi satu contoh. Allah kata, siapa-siapa yang bersedekah dengan satu, maka Allah balas dengan 10. Dan 10 tadi ni digandakan menjadi 700. Tuan-tuan yakin tak? Yakin tak? Tak. Kalau tuan-tuan yakin, tuan-tuan takkan pulun simpan duit dalam bank. Tuan-tuan simpan duit dalam tabung masjid. Tuan-tuan lagi banyak simpan dalam tabung bank ke simpan dalam tabung masjid? Abang tu dia. Kita lagi yakin mana nak? Kita yakin dengan Quran ke tak saya tu? Sedangkan kalau kita tak simpan duit dalam bank, kita hidup tak tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok ada orang gila mati sebab kebuluk? Pernah tengok? Pernah tengok orang gila pergi simpan duit kat bank? Pernah tengok? Kot lah, saya tak tahu lah. Kot saya tak pernah jumpa kan.
Ada orang gila pergi simpan duit kat bank. Dia beratok bawa duit 1,000 nak pergi simpan kat bank setiap bulan. Ada? Siapa gila sebenarnya? Simpan duit kat bank, tuan-tuan. Duit tu duit kita ke duit bank? Syok sendiri kan? Saya tak syok sendiri. Duit saya, Ustaz, nama saya. Baik, pukul 12 malam, try bawa keluar duit tengok. Lihat. Kalau duit tuan-tuan, pasal apa? Pukul 12 tak boleh bawa keluar. Pasal apa nak kena ikut bank? Duit kita ke duit bank, tuan-tuan? Tapi bagi kat bank tak apa. Pasal apa? Percaya kat bank. Tak apa, percaya. Bank ni amanah. Bank takkan merugikan aku. Ada tak kes orang hilang duit dalam bank? Ada tak? Dapat balik tak? Tak dapat pun. Tak je tuan-tuan, pergi tanya orang, pergi tanya polis urus kes tu. Tak dapat balik pun. Saya berapa kali kena tipu dengan bank. Sampai ke hari ni senyap macam tu. Tak ada apa. Tiba-tiba kita lebih yakin dengan bank daripada Allah. Tuan-tuan, kalaulah pada saat kita ragu-ragu dengan kitab Al-Quran ini, yang saya baru sebut satu ya tuan-tuan, dan suruhan Allah ni terlalu banyak dalam Quran yang sebenarnya kita tak yakin pun. Tuan-tuan, kalau waktu tu Allah cabut nyawa kita, di manakah tempat kita, tuan-tuan? Jadi inilah perkara yang membimbangkan bagi orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukanlah pada berapa banyak peristiwa yang dilalui oleh Nabi, akan tetapi pengajaran yang paling besar yang kita kena ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini seorang yang sangat yakin dengan segala berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ketika mana Abu Bakar menerima perkhabaran tentang Isra' Mi'raj ini, beliau membenarkan dengan sesungguh hatinya bahawa Rasulullah tidak menipu. Sedikit keraguan pun tidak ada pada diri Sayyidina Abu Bakar pada ketika disampaikan kisah ini kepada dirinya. Jadi bagaimana kita nak sampai kepada tahap itu, tuan-tuan? Sebab itulah kedudukan bagi orang yang benar-benar dapat selamat di akhirat kelak. Tuan-tuan, masa peristiwa Isra' Mi'raj ini disampaikan, ramai daripada orang Islam pada masa itu kufur, tuan-tuan. Ramai yang murtad balik. Kita banyak cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, tapi kita tak cerita orang-orang yang kembali kepada kekufuran setelah mendengar perkhabaran daripada Rasulullah. Dia kata, aku selama ni ikut orang gila ni, kata. Mana boleh dalam masa 10 minit, lailan ni maksudnya sedetik daripada seluruh malam. Macam mana boleh percaya ke orang gila yang mengaku ke Baitul Maqdis ni? Baik. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, macam itulah diri kita kalau kita ni hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak bercadang nak cakap panjang malam ni. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mai atas kerana nak menunaikan amanah yang Allah taklifkan ke atas diri saya. Sebab pada saya, apa yang berlaku dalam kehidupan ni sebenarnya semua di dalam takdir Allah belaka. Bukan atas kerana keinginan dan kehendak kita. Walaupun pada perkara-perkara yang kadang-kadang kita sangka berlaku atas kerana usaha kita. Tapi sebenarnya apa yang berlaku itulah ketentuan Allah terhadap diri kita. Jadi pertemuan kita pada malam ini juga merupakan kehendak daripada Allah. Inilah takdir Allah ke atas kita semua pada malam ini. Maka bila kita bercerita tentang kehendak Allah, maka sudah pastilah sebagai hamba yang lemah, kita mengharapkan ketentuan yang baik daripada Dia ke atas diri kita. Maka sebagai nak menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang baik, maka
saya datang dengan tujuan untuk meninggalkan kebaikan kepada diri tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Iaitu saya nak berpesan untuk kita sama-sama kembalilah kepada Allah sebelum mana kita ini dikembalikan kepada Allah secara paksa. Jadilah kita ini orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana yang Tuan Imam kita tadi ada baca dalam doa dia. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai sekalian orang-orang yang mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatin mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Tuan-tuan, adakah kita hari ini kalau kita nak dijemput balik kepada Allah, kita boleh balik dalam keadaan kita berasa redha akan kepulangan kita? Dan bagi orang yang tidak redha dengan kepulangannya terhadap kepada sisi Allah, maka mustahil dia akan mendapatkan keredaan daripada Allah. Jadi itulah yang saya sebut dalam surah Kahfi tadi. Bila mana kita mengharapkan pertemuan kita dengan Allah, Allah bagi panduan. Apa yang perlu kita buat untuk kita menjadi orang yang bila kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan selamat. Yang pertamanya, falyamal amalan salihah. Perbanyakkanlah berbuat amal yang soleh, tuan-tuan. Bagi umur kita yang tak seberapa ni, tuan-tuan, dalam keadaan dunia hari ni kucak-kacir. Inilah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita sebenarnya. Dia bagi kita susah, bagi susah. Sebab apa? Sebab nak sedarkan kita, hang ni lemah. Janganlah sombong dengan aku. Tuan-tuan, masalah yang Allah timpakan kepada kita bertimpa-timpa, tuan-tuan. Nah, itulah bukti kasih Allah terhadap kita. Kerana Allah nak menyedarkan kita. Allah tak mahu kita jadi seperti mana Fir'aun yang tak pernah ditimpa dengan masalah. Bahkan tak pernah kena sakit menyebabkan dia lupa diri, tuan-tuan. Jadi Allah tak nak kita lupa diri. Inilah rahmat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah timpakan ujian demi ujian demi ujian supaya kita sedar hakikat ni, tuan-tuan. Hang cuma hamba yang lemah. Hamba yang takkan mampu untuk buat apa-apa kebaikan tanpa keizinan daripada aku. Jadi kita mulai hari ni, tuan-tuan, banyakkanlah buat amal soleh. Dan nak buat amal soleh, tuan-tuan, buatlah mengikut seperti mana yang dikehendakkan Allah ke atas kita. Bukan buat amal soleh mengikut kehendak nafsu kita. Kalau buat amal soleh ikut kehendak nafsu ni mudah, tuan-tuan. Mudah tak? Mudah tak? Pasal nafsu suka. Tapi bila buat amal soleh bertentangan dengan kehendak nafsu, dia akan jadi berat, tuan-tuan. Sebab tu diajarkan oleh para guru kami dulu, bila mana nak tahu ibadah yang kita nak buat itu ibadah yang disukai nafsu ataupun tidak. Mudah. Ketika mana kita berasa nak baca Quran, kita rasa, aku nak baca Quran lah. Nak habislah sejuzuk hari ni. Tuan-tuan jangan ambil Quran baca, tuan-tuan. Tuan-tuan bangun, ambil uduk, sembahyang sunat 2 rakaat. Pada saat tuan-tuan nak sembahyang sunat, berasa berat, tuan-tuan. Itulah tandanya tadi, nafsu mula nak tipu kita, tuan-tuan. Dia nak bagi kita perasaan baik. Dia nak bagi kita ni berasa kita hebat. Hang boleh baca Quran, hebat dah hang ni. Hang dah boleh buat baik ni. InsyaAllah syurga dah ni. Tu nafsu. Kita tak mau tertipu dengan nafsu, tuan-tuan. Allah kurniakan nafsu untuk dibentuk, bukan untuk dituruti. Jadi tu salah satu cara kaedah yang boleh kita buat, tuan-tuan. Dan Allah pesan hujung tu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah dalam ibadah yang kamu buat. Jadi penyekutuan yang paling besar yang kita buat dalam ibadah kita ni bukan pada makhluk lain, tetapi kepada diri kita sendiri, tuan-tuan. Bila kita beribadah demi mendapatkan kepentingan diri, maka itulah bentuk kesyirikan yang paling besar yang kita buat dalam keadaan tak sedar, tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang duha apa siapa? Sebab aku nak kaya. Maka kita menyekutukan Allah dalam solat duha kita. Kita menyekutukan Allah dengan diri kita, tuan-tuan. Sama juga dengan orang perempuan.
bila berusaha nak menjadi wanita yang solehah. Perempuan, orang perempuan kat belakang ni, saya nak pesan. Hari ni ramai daripada kalangan orang-orang perempuan ni, dia derhaka kepada suami dengan sengaja. Dia derhaka kepada Allah. Dia tak mau turut suruhan Allah. Dia berusaha untuk berlawan kehendak Allah ke atas diri dia sebagai seorang wanita. Maka saya nak sampaikan pesan, berusahalah untuk menuruti kehendak Allah. Ketika mana kita berbuat baik kepada suami, bukanlah atas tujuan untuk mendapatkan kesenangan diri kita. Bukan atas kerana nak suami nampak aku ni isteri yang baik. Akan tetapi nak menampakkan kepada Allah, ya Allah, walaupun suami aku ni tak baik mana kepada diriku, ya Allah, akan tetapi aku berusaha untuk buat baik kepada diri dia. Kerana aku nak engkau pandang aku ke akhirat nanti, ya Allah. Dan aku harap, ya Allah, kau campaklah hidayahmu kepada suamiku, ya Allah. Itulah isteri yang baik. Isteri yang tidak meletakkan kesalahan kepada suami ketika mana diuji dengan ujian daripada Allah. Macam tu juga orang laki-laki. Nah, ketika mana kita ni dikurniakan keluarga, bawalah keluarga kita kepada Allah. Ketika mana kita dikurniakan isteri, jadikan isteri kita ini adalah isteri yang mendapat keridaan Allah. Ketika mana kita ada anak-anak, jadikanlah anak-anak kita ini orang-orang yang sangat taat kepada suruhan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurga kelak, asbab daripada segala bentuk kebaikan pengorbanan yang kita buat hanya semata-mata nak mendapatkan rahmat Allah. Jadi saya kira untuk pada malam ni cukuplah sekadar tu pertemuan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma sebelum saya tangguh, saya nak maklumkan, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, saya baru buka sebuah madrasah di Taman Nilam. Taman Nilam sini. Rumah saya dekat Alustaq, tuan-tuan. Dan saya buka madrasah saya yang di sini ni adalah madrasah saya yang kedua. Madrasah saya yang pertama di Alustaq, nama dia Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Alhamdulillah tuan-tuan, daripada 2014 sampai hari ini Allah masih izinkan kami ni bagi pengajian percuma untuk orang ramai. Jadi tuan-tuan jangan risau nah. Saya cerita ni jangan mula rasa gabra pula. Kan, saya kata ustaz ni patutlah duk cerita bab sedekah tadi ni. Rupanya dia buat tabung kot. Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Saya mai saya tak buat tabung langsung tuan-tuan. Lama dah saya tinggal tabung ni. Sebab yang menyelesaikan hajat saya Allah. Saya cukup yakin bab tuan-tuan. Bab Allah menyelesaikan cukup tuan-tuan. Cukup yakin. Sebulan tuan-tuan paling kurang 18,000 mesti ada. Kalau saya minta kan tuan-tuan 18,000 boleh bagi tak saya? Boleh bagi tak? Dan saya buat bukan baru start bulan lepas tuan-tuan, daripada 2014. Kalau saya nak kaya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, baik saya simpan duit dia. Jadi Allahumma salli, bulan lepas saja saya belanja 40,000 lebih, 44,000. Pasal saya baru buat pintu musalla saya tu dekat Alustaq saya tu, kami ada satu musalla surau kan, saya baru tukar pintu dia pakai pintu elok sikit. Ni nak buat ni pula, nak buat Allah SWT nak buat bumbung depan pula. Jadi tuan-tuan, saya cerita ni bukan apa tuan-tuan, saya nak minta doa tuan-tuan. Saya pergi mana-mana, saya tak minta duit, tapi saya minta doa. Sebab doa ni senjata bagi orang beriman. Jadi saya minta tuan-tuan setiap hari tuan-tuan tolong doakan saya. Doakan saya, madrasah saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya yang bantu saya ni, sentiasa ditetapkan hati dalam istiqamah. Ditetapkan hati dalam pada nak mencari redha Allah. Jadi yang di Sungai Petani ini di Taman Nilam, madrasah saya baru buka, nama dia Pusat Pengajian Agama Baitul Izzah. Di situ tuan-tuan saya buat mahat tahfiz. Dan kita ada anak-anak yatim yang kita ambil daripada Sabah ada, dan ada jugalah yang daripada tempatan sini, yang mana daripada kalangan anak-anak asnaf, orang-orang susah. Sebab pengajian saya macam mana pun saya buat percuma tuan-tuan. Saya memang tak ambil apa payuran satu sen pun. Dan di Permai ni saya tanggung semua atas sampai bawah. Kalau baju mereka tak boleh beli, saya akan beli bagi kat mereka. Jadi saya habaq ni tuan-tuan pasal Allahumma salli ala Muhammad. Setiap minggu kita ada buat pengajian kitab di situ. Kita ada buat pengajian kitab umumi. Jadi saya nak jemput tuan-tuan semua untuk main ke Pusat Pengajian Agama Baitul Izzah, untuk sama-sama mengikuti pengajian. Dekat tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah
tuan-tuan mai bawa rahmat kat tempat kami. Dan saya cadang nak buat maulid sebulan sekali kat situ. Jadi tuan-tuan kalau nak dapat makluman, tuan-tuan boleh tengok dalam page kita nanti. Facebook kita boleh tengok Halaqah Ilmu Miftahul Jannah. Di situ nanti kita akan update jadual-jadual program kita yang di Al-Ustaz, yang di sini. Dalam masa yang sama, saya juga diamanahkan guru saya untuk menguruskan rumah ngaji darsa di Tanduk. Daripada guru saya, Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Dia minta saya uruskan rumah ngaji darsa tu. Baru 3 hari lepas kot kami buat rasmian. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itulah 3 tempat pusat pengajian yang saya uruslah. Cuma hak saya punya sendiri Miftahul Jannah dengan Baitul Izzah. Jadi tuan-tuan jangan confuse pula. Yang darsa tu guru saya punya, saya cuma khidmat dengan dia saja. Khidmat sebagai murid. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan boleh like kita punya page Halaqah Ilmu Miftahul Jannah. Tuan-tuan boleh ikut program-program kat situ. Sebab sekarang ni saya cuba nak kumpulkan seberapa ramai muhibbin yang ada untuk ikut ambil manfaat melalui majlis ilmu yang kami buat. Sebab kami buat pengajian ni atas kerana nak bagi kesedaran pada diri kami sendiri. Jadi bila kita ingatkan diri kita, mudah-mudahan orang lain pun dapatlah ambil peringatan sama-sama. Setakat mengaji nak sonok je buat apa tuan-tuan? Kan? Mengaji nak gelak-gelak, lepas tu balik kosong. Semayang kita duk tara tu juga. Tidak? Kan? Esok depan Tuhan nak jawab apa tuan-tuan? Tak guna macam tu tuan-tuan. Biar kita berubah. Jadi itulah tujuan saya buat. Jadi saya minta tuan-tuan pakat-pakat support madrasah saya. Doakan kami selalu, mudah-mudahan Allah bagi kemudahan kepada kami insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat belakang sana sahabat saya dia ada bawa produk madrasah saya. Jadi tuan-tuan boleh pergi tengoklah produk minuman yang kami buat. Jadi kalau ikut saya memang tak niaga pun. Saya. Tapi bila ada sahabat-sahabat yang khidmat dengan madrasah, dia berkata, Ustaz, kami nak niaga untuk bantu dana madrasah. Kan? Jadi itu atas ihtiar mereka lah. Saya tak perlu pun sebenarnya benda tu. Kalau tuan-tuan tak beli pun, tuan-tuan jangan risau. Sekolah saya masih jalan seperti biasa. Itu je saya nak buat. Kalau tuan-tuan tak beli pun, madrasah saya insya-Allah akan jalan seperti biasa. Jadi saya bagi tahu ni untuk mana tahu, tuan-tuan nak ambil bahagian seorang sikit kan. Sambil tuan-tuan beli produk tu, keuntungan tu memang kita ada guna untuk madrasah juga. Jadi secara tak langsung sambil membeli sambil beramal. Tapi saya bukan main nak berniaga. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Jadi itu saja. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan dapat kita ambil sama-sama. Sebelum saya tangguh, satu amalan yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan boleh amalkan sama-sama, yang mana saya ambil pada guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat untuk murah rezeki. Tuan-tuan kan duk pening kepala dengan selawat ni, dengan rezeki ni. Jadi saya ambil, tuan-tuan ambil satu amalan ni, selawat tuan-tuan baca pada setiap kali lepas sembahyang. Saya ulang 3 kali. Tuan-tuan cuba ikutlah. Kalau tak ingat tu nak buat macam mana kan? Kalau boleh tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Tuan-tuan baca setiap kali lepas sembahyang 10 kali. InsyaAllah Allah akan buka jalan rezeki. Kalau tuan-tuan nak lagi satu amalan, ada satu lagi amalan. Kalau tuan-tuan buat ni, tuan-tuan kaya sampai tak tahu nak letak mana harta. Tapi yang ni saya tak mahu bagi. Kalau nak tahu, panggil lagi sekali. Allah SWT lawan lah. Itu insyaAllah lain kali lah. Sebab hak yang ni tuan-tuan buat sekali semua hidup. Tapi nak buat tu susah. Jadi sampai masa esok insyaAllah saya bagi. Kalau ada rezeki lah. Jadi insyaAllah saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang kepada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah SWT. Ampun maaf kalau ada terkasak bahasa, terlajak kata, terpanjang masa, minta maaf. Niat saya hanyalah nak bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan Allah redha akan pertemuan kita pada malam ni.
Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik kama nawata al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.